Halo, selamat malam, salam sejahtera. Aku nak paparkan kepada kamu semua satu gambar atau satu poster yang menarik perhatian aku sebagai pemerhati politik. Ini data yang aku rasa memang relevan. Data ini menunjukkan rakyat sebenarnya telah menolak pembubaran parlimen. Ini analisis media sosial yang telah dibuat secara rawak kepada rakyat Malaysia. Nampaknya, saudara-saudara sekalian, 81% orang responden menolak pembubaran parlimen. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, daripada infografik ini kita dapati bahwa hanya 19% yang memilih untuk PRU diadakan ataupun pembubaran parlimen diadakan dalam masa ini. Ada beberapa sebab mereka menolak untuk PRU diadakan pada waktu ini. 81% ini menolak PRU diadakan pada waktu ini. Saudara-saudara, daripada 81% ini, jumlah keseluruhan yang telah menjadi responden sebenarnya ialah 7.000 pengguna media sosial. Dalam satu tinjauan yang dibuat di dalam media sosial, ada 7.000 orang semuanya. Dan daripada 7.000 itu, 81% memilih untuk menolak pembubaran parlimen dengan 3 alasan utama. Mereka menolak atau sebab tolak bubar parlimen. Yang pertama, kesemua responden 81% ini memilih menolak pembubaran parlimen kerana pertama adalah musim tengkujuh. Mereka menulis bahawa musim tengkujuh membebankan jentera kerajaan serta risiko mengorbankan nyawa. Saudara-saudara, selain daripada menyebabkan risiko kepada nyawa untuk rakyat, di satu sudut untuk bahayanya rakyat kerana mereka terpaksa bergerak pada waktu banjir yang mana keadaan itu amat susah. Selain daripada air yang mungkin melimpah, juga jalan raya atau jalan-jalan yang perlu dilalui dinaiki air. Selain daripada itu, responden juga menulis bahawa perkara ini akan membebankan jentera kerajaan. Harus diingat, kita tidak boleh berfikir hanya untuk yang berkempen. Parti-parti politik yang berkempen itu hal mereka. Tapi hal yang pihak kerajaan kena buat ialah menggerakkan jentera yang akan bekerja untuk menjayakan pilihan raya tersebut. Ini akan membuatkan SPR terpaksa menanggung risiko yang besar. Selain daripada risiko, mereka juga terpaksa menanggung satu beban keuangan yang lebih besar. Bayangkan, sekiranya itu adalah suami atau anak atau istri ataupun saudara mara anda, abang kakak anda yang terpaksa, mungkin terpaksa atau kalau dengan kata yang kasar, dipaksa untuk bertugas pada waktu banjir. Jika anak anda terpaksa bertugas pada waktu banjir kerana bertugas sebagai jentera kerajaan untuk pilihan raya, bukankah itu membimbangkan kita semua? Hanya satu yang tak bimbang, hanya mereka yang mahu PRU itu disegerakan. Dan aku tak tahulah, mereka ni tak terfikir ke kalaulah itu anak mereka yang terpaksa mengharungi banjir semata-mata untuk bertugas dalam pilihan raya. Bukankah itu menyebabkan risau hati kita? Yang kedua, sebab kedua yang mana menjadi sebab 7.000 ataupun 81% yang mengundi ini menolak PRU ataupun pembubaran parlimen adalah kerana mereka menulis atau menyatakan ini adalah kerana ketamakan kuasa UMNO. Mereka mengatakan bahawa ketamakan kuasa UMNO untuk mendominasi kerajaan sekalipun Perdana Menteri sekarang daripada UMNO. Ini agak logik. Ada kebenarannya. Kerana apalagi yang dihendaki oleh UMNO sebenarnya? Apalagi yang mereka mahu sekarang sebenarnya? Walhal Perdana Menteri sudah menjadi kuasa mereka. Perdana Menteri sudah milik mereka. Apalagi yang mereka mahu sebenarnya? Dalam kabinet ada UMNO, ada Barisan Nasional. Kuasa sebenarnya sudah penuh kepada Perdana Menteri, iaitu Ismail Sabri Yaakob. Patutnya daripada bulan ini sehingga pada bulan April atau bulan Julai tahun depan, mereka gunalah sepenuhnya kuasa Perdana Menteri itu untuk pancing undi.
di sinilah mereka bekerja keras untuk pancing undi. Bukannya membinasakan peluang itu, peluang yang terhidang sekarang ini untuk melakukan yang terbaik supaya dapat pancing undi. Kenapa tidak dilakukan itu? Hanya satu jawaban mudah yang ditulis oleh netizen 7.000 pengguna media sosial ini, yaitu mereka kata UMNO tamak kuasa untuk mendominasi kerajaan. Itu saja. Mereka mau dominasi kerajaan. Karena sekarang ini mereka tidak mau berkongsi. Sekarang ini mereka terpaksa berkongsi kuasa dengan Perikatan Nasional. Dalam kerajaan sekarang ada dua, yaitu Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Oleh sebab itu mereka mau mendominasi kuasa. Tidak mau lagi ada orang lain yang campur tangan. Mereka mau keputusan sepenuhnya mereka yang buat. Dengan kata lain, kalau ada kuah yang banyak, semua diambil kuahnya itu untuk dimakan seorang-seorang. Macam itulah. Yang ketiga, ini paling panas. Yang ini paling panas. Aku rasa ramai yang setuju, tapi mungkin ramai juga yang tak setuju. Tapi kita kena terima, 81% pengundi di media sosial seramai 7.000 orang ini, daripada 7.000 orang ini, menolak pembubaran parlimen kerana sentimen Zahid. Yang mana sentimen Zahid dan kluster mahkamah mahu mencampuri urusan mahkamah dalam perbicaraan mereka. Ini kita tidak tahu sejauh mana benarnya mereka andaian ini. Tetapi ya, ini kerisauan, mungkin kerisauan para netizen, yaitu mereka menolak pembubaran parlimen kerana mereka mahu keputusan perbicaraan Zahid Hamidi diputuskan terlebih dahulu, yang dijangka akan diumumkan pada pertengahan bulan Disember ataupun hujung bulan Disember. Kita akan ketahui keputusan untuk kes bela diri Zahid untuk perbicaraan kes mahkamah berkaitan Yayasan Akal Budi. Jadi itulah yang mereka mahu. Jangan biarkan Zahid dan kluster mahkamah mahu mencampuri urusan mahkamah dalam perbicaraan mereka, kata 81% netizen yang mengundi daripada 7.000 pengundi media sosial ini. Maknanya hanya tak sampai, lebih kurang di dalam beberapa ratus orang sahaja yang mahu bubar parlimen. Selebihnya 81% benar-benar menolak untuk berlakunya pembubaran parlimen atas 3 sebab. Pertama, musim tengkujuh membebankan jentera kerajaan serta risiko mengorbankan nyawa. Kedua, ketamakan kuasa UMNO untuk mendominasi kerajaan sekalipun Perdana Menteri sekarang dari UMNO. Dan yang ketiga, sentimen Zahid dan kluster mahkamah atau mencampuri urusan mahkamah dalam perbicaraan mereka. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda di ruangan komen ini. Kalau kamu setuju apa yang dinyatakan oleh analisis media sosial ini, share video ini supaya semua orang tahu. Tak perlu bubar. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.